hari ni kan kita kena cepat nak hujan ni. Hari ni saya buat silap sikit lah dalam penjadualan saya hari ni. Saya sebenarnya dah atur untuk ambil satu kereta, tetapi tengok-tengok dah ada double booking. Saya terpaksa ambil dua kereta. Tapi yalah, kadang-kadang orang kata things work for the better. Kereta ni, dua-dua ni saya rasa boleh kita buat perbandingan, walaupun satu dalam segmen B dan satu dalam segmen D, tapi saya rasa dua-dua ni kereta ni boleh dibuat perbandingan atas dasar harga. Perbezaan harga dia hanya dalam RM2,000 sekarang ni. Kereta apa you rasa-rasa? Jom. Okey, hari ni kita bersama dengan dua kereta yang berbeza tapi menduduki ruang harga yang hampir serupa sangat. Yang warna putih ni adalah of course Volkswagen Arteon 2.0 R-Line. Ini kereta front wheel drive. Dia ada satu lagi version dia panggil Arteon R-Line 4Motion, yang itu dengan sistem pacuan 4 roda. Dan of course kereta yang warna hitam ni adalah BMW 218i Grand Coupe. Jadi kedua-dua kereta ni mempunyai sifat yang sama dari segi mereka kedua-duanya adalah coupe 4 pintu. Cuma yang BMW itu dalam segmen B, dan di mana untuk Arteon ni berada di dalam segmen D. Jadi dalam dua size kelas berbeza. In fact the Arteon is dua kelas lebih tinggi daripada size daripada berbanding dengan BMW ni. Tapi disebabkan orang kata jenama BMW ni mempunyai harga 218 dan Volkswagen Arteon ni kalau sekarang lah harganya ialah 221, iaitu sebelum penghujung 2020 lah, di mana ada pengecualian cukai SST. Tapi selepas pada itu kena tambah lebih kurang dalam 6,000 lagi lah. Di situ kita lihat harganya memang ada duduk dalam lebih kurang 3,000 je berbeza dia. Dan saya faham kebanyakan kita bila kita nak membeli kereta tu, kita akan tengok dia punya bayaran bulanan lah. Kalau kereta ni kita tengok bayaran bulanan dengan beza harga RM3,000 saja daripada sejumlah harga RM200,000. Perbezaan harga bayaran bulanan tak ada langsung lah. So di situlah membuatkan saya terpaksa lah juga kan membuatkan perbezaan antara dua kereta ni. Dan kita tak berancang pun sebenarnya untuk mengambil dua-dua kereta ni pada masa yang sama, tapi tiba-tiba dia jadi macam tu. Saya terlupa saya dah sanggup terima Arteon ni. Bila BMW bagi tu, saya excited, saya kata ya, tengok alamak, tapi bagus jugalah kan, pasal dua-dua ni dalam kelas yang sama. Okey, jom kita tengok dengan lebih dekat lagi kedua-dua kereta ni. Bila kita tengok daripada depan jelaslah bahawa mereka ni mempunyai karakter yang sangat berbeza. Kita tengok BMW ni memang satu muka yang bengis dengan dia punya jawline yang bengis lah, muka yang sangat bengis lah, dengan mata yang kesepit tu kan, dengan gigi besar dia. Memang satu karakter yang kelihatan agresif dan sangat sesuai dengan mereka yang mahukan kenderaan yang stand out lah daripada crowd. Di mana pula bila kita tengok Volkswagen Arteon ni, ianya satu dari bentuk yang lebih anggun, lebih tenang, lebih keyakinan. Dia tak ada apa dia nak menunjuk. Dia duduk situ, dia kata just look at me. Ini adalah satu shape yang cantik, mempunyai proportion yang sungguh indah, dan secara keseluruhannya tak ada apa yang saya nak jeritkan, tak ada apa saya nak tempikkan untuk menarik minat ataupun perhatian kepada saya, pasal memang saya cantik. Ini saya punya pendapat tentang kedua kereta ni. Mereka ni jelas menggunakan gaya ataupun trend-trend reka bentuk terkini lah, daripada segi kemasan, dari segi proportion. Kita tengok Volkswagen ni, dia punya coupe roofline ni sekarang sangat trending lah, di mana semua syarikat kereta sedang cuba menghasilkan roofline yang berbentuk coupe ataupun fastback begini. Dan bila kita tengok pada Volkswagen ni, kita boleh lihat bahawa mereka sudah agak memahami lah bentuk ni, kerana ini bukan 4-door coupe pertama mereka. Dulu dia orang ada Passat CC. Jadi Passat CC itu merupakan dia orang punya first
four door coupe lah. Dan yang mula-mula tu Passat CC tu kita kata reka bentuk asal dia tu hit and miss sikit lah, not ultimately successful, especially bahagian belakang lampu dia yang besar tu kan. Tapi kali ni kita tengok tidak ada sudut yang buruk lah. Artion dari mana kita cari, kita tengok pun kita tak jumpa satu sudut yang buruk. Ini sebuah kereta yang sangat anggun dan saya rasa satu reka bentuk yang akan kekal evergreen kerana tidak ada sesuatu elemen yang terlalu trying too hard. Tak poyo lah reka bentuk dia. Dan dari segi manufacturing Volkswagen memang menunjuk betul lah kali ni. Kita tengok daripada tepi ni kita nampak bahawa ada satu line halus daripada lampu ni terus kepada body crease. Dan kita tengok line ni lipatan dia sangat tajam. Ini menggunakan satu lipatan yang sangat tajam. Itu sedang menunjuk keupayaan mereka untuk menghasilkan body panel yang halus dan kompleks. Cuma kalau ada apa-apa yang saya tak berkenan sikit tentang dia punya reka bentuk ni, inilah ni reka bentuk ataupun grafik air vent tepi dengan jenama R-Line di situ. Ini saya rasa tidak perlu, tetapi kita boleh maafkanlah kerana keseluruhan reka bentuk ini sangat berjaya dan sangat cantik. Jadi 218i ni jelas ianya lebih sesuai untuk mereka-mereka yang berjiwa muda dan tak salah juga kerana ianya kereta segmen B. Jadi kereta segmen B ni memang lebih disasarkan kepada pembeli-pembeli muda. Reka bentuknya sangat agresif. Pelbagai lipatan dan lekuk digunakan untuk menjana satu muka yang bengis. Muka dia sangat bengis pada saya kereta ni. Dan kebengisan inilah menjana satu karakter yang saya kira agak unik lah untuk 218i ni. Cuma dalam trim 218 ni mungkin dianya lebih garang dari segi rupa lah berbanding dengan dia punya sifat sebenarnya, pasal enjin 1.5 3 silinder tu bertenaga, tapi adakah ianya dapat memenuhi janji-janji yang ditawarkan oleh reka bentuk muka yang bengis begini. Jadi kita tengok di bahagian depan ni, of course grill BMW ni dah semakin besar lagi. Merata-rata ada lipatan dan lekuk-lekuk yang menjana satu technical look yang sangat garang. Ini memang BMW punya flavor of the month lah, cara mereka bentuk kereta sekarang. Di sini lagi kita tengok lipatan-lipatan yang digunakan pun agak halus, tetapi tak sebegitu tajam seperti di Volkswagen. Di bahagian tepi kemas juga, tidak terlalu banyak features dekat tepi kerana kereta ni memang compact, jadi tidak memerlukan terlalu banyak features kat bahagian tepi. Kereta ni mungkin tidak begitu elegan seperti Artion kerana ianya pendek. Jadi daripada dalam compact size tu mereka perlu menjana ruang kabin yang cukup selesa, tetapi juga coupe punya roofline. Jadi kita tengok strik yang sama digunakan, iaitu menggunakan tingkap ketiga yang menjurus masuk ke dalam C-pillar dan menurut garisan bumbung. Dan reka bentuk ini telah berjaya digunakan dengan elok untuk menghasil satu reka bentuk yang tidak janggal. Pasal banyak kereta yang melakukan transition atau perubahan daripada hatchback ke saloon menghasilkan bentuk yang agak janggal. Secara keseluruhannya, bila kita tengokkan kereta ni, walaupun daripada depan jelas ianya sebuah BMW, tapi daripada belakang tidak begitu jelas lah. Mungkin mereka-mereka yang lebih fasih tentang reka bentuk BMW aku kata nampak dia punya macam hockey stick design kat lampu tu. Tapi kalau saya pejam mata, saya tengok kereta ni, tukar lencana tu jadi jenama lain, saya percayalah, saya boleh percaya. Pasal saya tak nampak Meister King ke apa semua, saya tak begitu nampak sangat. Boleh jadi Hyundai kalau kita tengok kan, ataupun Honda. Dia punya karakter sebagai BMW tu di bahagian depan tu pun kekal BMW kerana lampu dan grill lah. Bumper depan tu lah. Kat belakang ni tak begitu BMW lah. Tapi reka bentuk ducktail ni memang wujud lah antara dua-dua kereta ni, dua-dua pun ada. Jom kita masuk ke dalam kejap. Jadi bila kita nak cerita pasal ruang pemandu, ruang pemandu ni memang BMW masih lagi berada di hadapan lah. Secara keseluruhannya driving position untuk 218 Grand Coupe ni saya tak ada komplain, kerana jaranglah BMW buat silap tentang driving position. Dan di sini pun kokpit dia cukup bagus, di mana kita dapati apa segala yang kita mahukan semuanya berada elok lah, termasuk under tie support yang boleh kita panjangkan dan pendekkan, dan juga mempunyai kursi yang adjustable side support, di mana kita boleh bagi dia rapat perut kita lebih sikit ataupun bagi dia relax sikit lah, depending on kita punya mood dan di mana kita nak memandu. Bila kita bandingkan cabin noise kereta ni dengan Passat Artion tu, dia ni senyap lagi. Antara masalah Artion tu ialah dia menggunakan hatchback, bentuk hatchback, dan bentuk hatchback ni sememangnya opening belakang tu besar, jadi ini menghasilkan bunyi yang masuk dengan lebih banyak.
Ini adalah kabin yang jelas memang BMW lah. Dalam kereta ni kita tak boleh tersilap. Memang kita tengok, kita akan nampak BMW dan terus akan jelas nampak ini sebuah BMW. Dan antara ciri yang paling penting sekali ialah ni lah. Kita tengok dia punya skrin ni, trapezoid trapezoid skrin ni memang banyak BMW menggunakan reka bentuk yang sama. Dan ini dia lah benda yang mengganggu saya sangat-sangat ialah meter cluster ni sebenarnya. Jadi bila kita tengok meter cluster ni, kita nampak macam seolah-olah ianya fully digital. Tetapi bila kita tenung-tenung sikit, kita nampak jarum ni, ada jarum kan. So nampak macam ada jarum. Jadi maksudnya benda ni bukan digital lah, analog lah kan. Dan bila kita hidupkan, nampak seperti meter digital BMW. Itu yang aneh sangat tu. Mungkin dia, tak tahulah dia segan ke kereta ni bukan fully digital ke, ataupun dia rasa pembeli nak nampak macam kereta semua ni fully digital ke, apa ke. Satu ciri reka bentuk yang menarik yang saya nak tunjuk kat sini ialah di sini. Awak tengok ada tekstur di sini, tetapi tekstur tu hilang kat sini. So bahagian sini tak ada tekstur, tapi ada muncul tekstur sini smooth lah, tekstur dia smooth. Tapi kat sini dia menggunakan bintat-bintat ni. Jadi bintat-bintat ni juga lagi muncul di bahagian atas ni, di mana kat sini ialah plastik lembut, tapi di sini semua plastik keras. Dan bila dia masuk ke sini, dia jadi macam ada tekstur ni, dan kita teringat repeated ke atas ni lagi, seolah-olah nampak macam ada tekstur lembut, tapi sebenarnya tak, ni semua plastik keras. Jadi kat sini lah di mana BMW menang dan antara kereta-kereta Jerman yang lain. Saya rasa build quality BMW jauh lebih cantik daripada Mercedes-Benz, walaupun reka bentuk Mercedes-Benz jauh lebih cantik daripada BMW. Jadi ini saya dah laraskan kursi depan ni pada ketinggian saya ni, memang saya punya sitting position saya. Dan kita tengok dekat belakang ni, ruang tu ala kadar sikit lah, taklah mewah Jadi tapi kat belakang kursi ni masih lagi ada ruang dalam 2-3 jari lah. Jadi apa yang BMW telah lakukan ialah dia curi ruang kat belakang ni lah. Dia curi ruang kat sini, dia lekukkan supaya lutut kita tak belaga lah. Dan juga kat bahagian bawah kursi tu dia letak sponge, so kita boleh tolak kaki kita masuk ke bawah kursi depan dan mencuri ruang sikit lah. Dan dia punya tempat duduk belakang ni, sandaran dia okey, tapi untuk orang yang 5 kaki sebelah macam saya, kepala dah tersangkut lah. Memang sangkut lah, kalau awak tinggi lagi memang tak boleh duduk kat belakang ni dengan selesa lah. Saya pun tak boleh nak bersandar penuh, terpaksa tegak sikit. Tapi kalau mengantuk mungkin dia pegang lah kepala kita kot kan. Tak tahu, tapi itulah dia cerita dia. Ruang belakang memang terhad lah. Ini panel pintu belakang reka bentuk dia lebih kurang dengan depan, dengan ambient lighting strip dan juga speaker yang ada dekat dan agak tinggi juga Dan kat belakang ini dia punya aircon vent dan USB-C punya charging port. Kalau charging semua USB-C tu USB-C dah tak ada USB besar ke USB kecil lagi dah. And of course kereta ni dia punya roof lining dia warna hitam lah, BMW sporty. Saya rasa semak sikit lah, gelap warna hitam. Saya memang biasa saya tak suka sangat roof lining warna hitam, tapi memang sporty inilah dia yang kebanyakan orang suka lah. Kalau ada sesuatu aspek yang kita boleh yakin bahawa Volkswagen tak akan melakukan kesilapan yang besar ialah ergonomik lah. Jadi kereta ni walaupun ia sebuah kenderaan segmen D tetapi kita tengok segalanya mudah dicapai Sebenarnya contohnya Swiss paling jauh sekali pada saya ialah 2 benda lah, iaitu Swiss kamera 360 ni ataupun juga butang menu. Jadi dua-dua butang ni yang paling jauh daripada saya, dan saya boleh sentuh mereka tanpa mengangkat bahu saya. Nampak kan bahu saya tak boleh angkat Jadi menunjukkan semua butang-butang atau peralatan yang ditawarkan dalam kereta ini mudah dikawal oleh pemandu, dan dia punya aturan ataupun layout dia adalah logical dan mudah untuk difahami. Sebagai contoh, di bahagian tengah, selain daripada lubang pendingin hawa, di bawah ni adalah skrin besar untuk kawalan segala fungsi hiburan dan juga apa-apa lagi fungsi tentang hubungan dan juga fungsi-fungsi kereta. Dan di bawah pada itu pula ialah untuk kawalan keselesaan dari segi iklim. Dan selepas itu ialah gear, dan di sebelah gear tak ada banyak butang, hanya ada engine stop start, dan kemudian ada butang mode. Steering yang digunakan dalam Arteon ni ialah steering yang typical macam Volkswagen gunakan, iaitu ada D-cut, flat bottom,
berbalut kulit, dan kulitnya memang berkualiti bagus. Dan steering itu juga tidak terlalu nipis, dan kalau boleh saya nak ditepal sikit lagi lah, tapi dah kira cukup bagus dah lah. Dan of course ada thumb rest kat sini, dan layout dia common seperti mana Volkswagen yang lain. Di sebelah kanan untuk hiburan dan juga untuk maklumat, di mana kita boleh memilih apa fungsi ataupun maklumat yang dipaparkan, dan di sebelah kiri ialah untuk cruise control, dan di bahagian bawah ialah untuk volume ataupun kekuatan suara. Di belakang ni pula ialah pedal shifter, kanan untuk naikkan gear, kiri untuk turunkan gear. Pedal shifter ni ada yang suka, ada yang tak suka. Pada saya ianya berguna apabila kita nak memandu laju, terutamanya bila kita menggunakan fungsi gearbox manual. Bila kita menggunakan fungsi manual, jadi lebih mudah kita menukar gear di sini. Dan juga untuk kereta ni dalam sports mode, dia akan menunjukkan posisi gear di depan kita lah. Jadi senang untuk kita nampak apa yang kita sedang lakukan. Sebenarnya kan saya tak pasti sama ada Volkswagen Arteon ni dia beli untuk orang yang nak bawa kereta sendiri ataupun orang yang nak duduk kat belakang. Mungkin kereta ni dibeli untuk mereka-mereka yang nak memandu sendiri, jadi tak usah kat belakang ni. Walaupun daripada luar dia nampak cantik, pada saya ada sikit terkompromi lah, disebabkan tingkap ni rendah. Jadi kita boleh duduk kat belakang ni berasa macam sempit sikit lah. But it's not fatal, sebab pertama sekali sebab tingkap ni dia tak ada the frameless window. Dia boleh the frameless window yang ada hanya satu frame yang agak halus kat sini lah. So bila kita tengok ke tepi tu, dia punya view dia sampai ke belakang. So tak adalah rasa kat tepi tu terlalu sempit. Tapi yang ni, line ni rendah. Ruang belakang memang tak ada isu langsung, sebab I think dia punya leg room dia cukup lapang. Sini tak ada langsung rasa nak komplain ke apa ke. Dan belakang ni pun ada apa tu orang panggil aircon vent. Dan kat tengah-tengah ni pun ada satu tempat letak tangan, armrest. Dan armrest ni dia punya kedudukan dia tak sama dengan tepi ni. Tepi ni tinggi sikit, dan disebabkan pintu ni ke depan jadi kita punya tangan tu tak boleh duduk sama. Dia macam bonggol kat tepi ni sebabkan seat ni saya rasa duduk ke belakang jugalah berbanding dengan tayar. Sama je cerita dia macam kat depan tadi. Kabin belakang ni bila kita tengok depan tu, kita teringat kat Passat lah. Kat luar tu dah cantik dah kereta ni, walaupun masih lagi kita nampak banyak iras-iras Passat, tapi dekat luar tu kita boleh berasa macam it's quite special lah sebenarnya. Pada dalam kabin saya rasa Volkswagen patut spend more time lah nak jadikan kereta ni kelihatan lebih menarik lagi. Terutama sekali lah dari segi warna, dari segi kemasan, dan juga dashboard. Bentuk dashboard tu secara asasnya kena berbeza lah. Hari ni kita dengan Volkswagen Arteon Arteon 2.0 TSI R-Line. Macam biasa kita nak buat genting run ni, kita mula daripada genting Sempah. Kita akan naik sampai ke First World Hotel. Kita tak ada bawa gila-gila sangat lah, ni saja nak tengok dia punya handling dia macam mana. Saya rasa kereta ni torque banyak, so mungkin K3, K4 saja. Memang basically kereta ni you boleh bawa laju, tapi it doesn't feel like a proper driver's car sebesar. Ni jangan kita lupa lah, kereta ni kereta segmen D, so kereta ni besar. But untuk kereta yang besar, kita boleh hustle dia naik macam tu, kira sedap lah. But everything else, dia punya response dia, turn in dia macam kereta besar lah. Dia tak tangkas selaju-laju kereta kecil. Dan of course dia punya steering feedback dia ni memang kurang lah, kereta EPS, electric power steering. Dan secara keseluruhannya dia punya feel dia tu macam Grand Coupe lah, kereta besar yang boleh kita bawa laju sikit lah. Saya rasa kalau yang 4Motion tu of course lebih banyak grip, dan kita boleh throw it back into the corner lebih sikit lah. Tapi bila kita bawa kereta all wheel drive ni, pemanduan dia saya rasa adalah kita kena jauh lebih agresif daripada kita bawa kereta two wheel drive. So mungkin dia kurang selesa kalau kita nak push macam tu bila ada family kat dalam, pasal you have to brake really late, do trail braking, baru nak boleh unsettle the car little bit, nak bagi dia masuk corner. And kalau betul-betul kita nak push lah,
kita nak enjoy sebagai pemandu. Tapi untuk kereta macam ni, front wheel drive, dia tendency dia lah untuk understeer on the limit, dan so kita tak boleh nak terlalu agresif sangat. So what you get is a nice balance lah. Kereta ni dia punya torque steer tu quite controllable. Bila kita masuk corner, kita tarik, dia tak ada terlalu lawan kita balik, dan juga dia tak terus membuang dengan banyak lah. So kita macam tadi, some of the tight corner sign, bila kita tekan, you can feel the car going wide, tapi it's controllable. So you boleh manage dengan throttle, you boleh balance dia. Tengok dia keluar sikit, tarik sikit, keluar sikit, tarik sikit. And the whole thing tu memang rasa very predictable and very safe. So that's our genting run in the Volkswagen Arteon. Okay, kita dah bubuh sports mode. Immediately rasa kereta ni lagi compact lah, pasal dia memang kecil lagi kan. Dan dia punya response pun rasa lain lah. Cara the engine works pun rasa different. Dia punya torque tu tak sebegitu kuat lah, a smaller engine and all that kan. Yang ni dia punya response lagi cepat lah. Kita masuk throttle, bila kita lift off, dia tarik masuk dalam tu, lebih noticeable lah. Memang understeer juga lah bila kat corner kan. Jalan dah lembab lah, so dia tak ada lipat sangat. Jalan pun agak basah, rasa lah tarik-tarik lah. Because dalam hujan macam ni, kita akan rasa limit dia cepat sikit lah. Saya perlu hati-hati. Memang geli-geli lah sepanjang-panjang ni. Okay, sekarang kita tengok engine pula Jadi di bawah bonnet BMW tu ialah engine 1.5 liter 3 silinder turbo. Di bawah bonnet Arteon ni ialah engine 4 silinder 2 liter turbo direct injection dua direct injection lah. Jadi kita tengok kereta ni mempunyai engine yang memang biasa kita kenal, TSI 2 liter ni. Salah satu engine yang sangat bagus, dan ia juga digabungkan dengan Volkswagen punya dual clutch gearbox lah yang terkenal juga. Dan di sini kita melihat ianya satu enjin yang sangat memuaskan pemandu apabila kita memandu kereta naik ke Genting Highlands. Ianya jarang yang kita dapati ianya tidak ada kuasa. Sama ada kita menggunakan mode eco, normal ataupun sports individual, enjin sentiasa dikawal dengan baik. Maksudnya the electronic control system sentiasa memberikan kita gear yang betul dan juga power output yang diperlukan lah untuk kita memecut. Pasal DCT ni dia punya gear change very smooth, so kita boleh enjoy walaupun kereta tu dia agresif dengan dia punya gear change, kita tidak berasa terlalu tergenjut-genjut lah. Dan juga ia punya sound suppression dia dari segi engine noise sangat bagus. Memang betul pun kita tengok belakang tu macam-macam lah, heat suppression or noise suppression dia bagus. Cuma wind noise daripada belakang agak lebih sikit dalam Arteon ni. Jadi setelah kita memandu kedua-dua kereta ni selama 5 hari, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, 6 hari lah dia bagi kita bawa kereta ni. Kesimpulannya ialah kalau saya diberi pilihan, saya nak dua-dua sekali. sorry betul. Pasal apa okey, macam ni, sepanjang 6 hari itu, tiap-tiap kali ada peluang untuk pandu kereta, kalau saya tidak perlu membawa keluarga, saya akan pilih kereta ni. Tetapi bila kita nak bawa keluarga, saya akan ambil secara automatik kereta ni. Bila saya nak memandu seronok, saya pergi cari kereta 2 series. Bila saya nak pandu santai, nak relax, nak tenang, saya akan cari Volkswagen Arteon. Kedua-dua kereta ni mempunyai karakter yang sangat berbeza. Jadi kalau awak boleh beli dua-dua, memang lebih best lah. Kerana yang ini memang mempunyai sifat ataupun karakter kereta orang muda. Dan keseronokan, kepuasan pemanduan dia berbeza daripada kepuasan pemanduan untuk Arteon. Jadi kalau awak berjiwa muda dan memang belum sangat fikirkan sangat tentang keselesaan, belakang tu belum sakit lagi, tak kisahlah spring keras sikit, inilah kereta untuk anda.
Tapi untuk saya dah berumur sikit dan nak kereta yang lebih selesa dan lebih lapang dan lebih besar, inilah dia. Juga dari segi reka bentuk saya kurang menjiwai sikit lah reka bentuk yang sangat agresif daripada BMW untuk dia punya 2 series ni. Untuk kereta-kereta yang lebih besar macam 5 dengan 7, saya rasa dia orang dah capai satu tahap equilibrium lah, di mana balance tu cantik lah antara anggun, gaya dan agresif. Tapi untuk Volkswagen Arteon ni, saya rasa ini antara satu reka bentuk kereta yang akan jadi evergreen lah. Ia bukan reka bentuk kereta yang paling cantik, tetapi antara reka bentuk kereta yang paling elegan dan paling anggun. So kalau kita nak satu kereta yang lama, kita akan tengok, akan berasa ianya masih lagi evergreen, masih lagi cantik. Inilah keretanya. Dan juga ianya bukan satu kereta yang menawarkan kompromi yang begitu teruk dari segi ruang dan practicality, kerana ia sebuah hatchback. Cuma isu paling besar dengan Arteon ni pada saya lah, saya tak tahu sama ada ini masalah yang dialami oleh semua orang ataupun hanya saya je kali ni, ialah bunyi daripada hatchback belakang tu agak tinggi sikit bunyi dia. Dan peliknya pula, bila saya duduk dekat seat belakang, kita bawa, kita duduk sebagai passenger, bunyi tu tak terlalu kuat. Tapi bila saya duduk di bahagian seat depan, bila sebagai pemandu, bunyi tu masuk dengan begitu kuat. Ini mula-mula saya dapati bila hari pertama dapat tu, saya cuba duduk di belakang dan pembantu bawa di depan lah, anak saya bantu, dia bawa di depan. Bila dia bawa, dia kata, kenapa kereta ni bising? Saya kata, bising? Tak ada pun. Dia kata, ya, bunyi angin kuat. Saya rasa kat belakang tak ada pun, mungkin kat depan aja kot. Betul, bila saya bawa memang saya berasa bunyi angin kuat. Yang peliknya, bunyi angin tu saya rasa datang daripada belakang, bukan daripada depan. Pasal kereta di depan dia tak ada apa-apa yang terlalu agresif untuk menyebabkan bunyi angin tu. Especially bila kita tengok dia punya wing mirror semua pun, yalah, wing mirror tu lah paling isu paling mungkin lah yang akan menyebabkan bunyi angin tu. Tapi pada kelajuan 100-120 km sejam, ini tak sepatutnya menjadi isu. Tapi ianya memang menjadi isu bila saya memandu, memang berasa. Bila duduk di belakang tak berasa. Pelik. Saya tak dapat nak jelaskan kenapa, kalau betul daripada belakang, kenapa orang duduk belakang tak bunyi tapi orang duduk depan berbunyi. Tapi orang nak kata bunyi angin tu datang daripada depan pun, saya tak nampak apa sebab bunyi angin tu nak datang daripada depan. Untuk 2 series ni, 218 Grand Coupe ni, dia punya kelemahan dia ialah ride quality dia lah, very lumpy at low speed, over permukaan yang kasar, dia secondary ride dia jiggly lah, dia keras, berasa sangat keras dia tu. Untuk Volkswagen ni, bila kita letak into sports mode, berasa dia keras sikit lah. Tapi saya selalu bawa in comfort mode je. Yang ini memang selalu letak in sports mode lah. Tapi yang ni sports mode, dia tak efek dia punya suspension, hanya efek dia punya engine dan gearbox punya setting. So, macam mana mudahnya? Bila kita tanya kawan-kawan, ramai yang memilih Arteon sebenarnya, daripada poll kita. Ini keputusan poll kita, berapa yang pilih Arteon dan berapa yang pilih BMW. Yang surprisingnya, ramai juga peminat-peminat BMW yang memilih Arteon kerana reka bentuknya dia lebih koheren dan lebih anggun. Yang lebih cantik lah secara keseluruhannya. Yang ini agresif, tapi mungkin terlalu agresif, saya tak tahu. Tapi itu yang kita dapati daripada kita punya survey lah, daripada kawan-kawan kita. Okey, sampai situ saja video kita kali ini. Kalau awak suka video ni, tolong tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Subscribe lah, tolong kita sikit. Nanti kita jumpa lagi lepas. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.